Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video-video PC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jadi, jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4 bab 1 bahagian yang kelima 1.2.2 struktur kawalan dalam pengaturcaraan. Okey, mari kita masuk struktur kawalan dalam pengaturcaraan. Dalam pengaturcaraan ada 3 struktur kawalan yang kita akan belajar pada tingkatan 4. Yang pertama adalah struktur kawalan urutan, yang kedua adalah struktur kawalan pilihan, dan yang ketiga adalah struktur kawalan pengulangan. Okey, mari kita lihat apa itu struktur kawalan urutan. Okey, ini saya telah perincikan dalam carta alir. Okey, struktur kawalan urutan melaksanakan arahan-arahan komputer satu persatu. Urutan arahan yang betul adalah penting kerana urutan yang berlainan boleh memberikan output yang berlainan. Setiap arahan adalah satu penyataan algoritma seperti mula. Okey, kita inputkan data, memproses data dan mengeluarkan output. Okey, seperti ini. Input data, proses data dan outputkan hasil. Okey, kita tengok sudut-kodnya. First sekali dia ada mula, penyataan pertama kalau ada penyataan pertama, penyataan kedua, penyataan ketiga dan tamat. Okey, carta alirnya kita lihat seperti ini carta alirnya. Okey, mula, kemudian penyataan pertama, penyataan kedua, penyataan ketiga dan tamat. Okey, struktur kawalan urutan adalah struktur urutan yang linear. Okey, yang linear melaksanakan arahan komputer satu persatu. Okey, satu persatu. Setiap arahan adalah satu penyataan algoritma dan disusun secara linear. Okey, ini susunan dia secara linear. Okey, apa yang penting di sini adalah input interaktif. Okey, input interaktif. Perhatikan penyataan input untuk menerima data daripada pengguna. Pengguna memasukkan data melalui papan kekunci yang akan disimpan dalam pemboleh ubah. Algoritma sedemikian dikatakan interaktif kerana melibatkan input pengguna. Pemboleh ubah ialah ruang memori yang dikhususkan untuk menerima dan menyimpan data. Okey, dalam subjek matematik terutamanya dalam bab algebra, pemboleh ubah biasanya diberi nama abjad seperti X ataupun Y. Input interaktif ini adalah input yang dihasilkan menggunakan papan kekunci anda, okey, dan disimpan sebagai pemboleh ubah. Okey, selain daripada input interaktif, okey, inputkan juga perkara yang penting yang perlu dititik beratkan. Selain input interaktif daripada pengguna, kaedah inputkan boleh digunakan untuk memasukkan data ke dalam pemboleh ubah. Akan tetapi, nilai pemboleh ubah yang diinputkan adalah sama setiap kali atau cara daripada algoritma sedemikian dijalankan. Okey, inputkan menggunakan simbol matematik iaitu sama dengan dalam bahasa pengaturcaraan Python, inputkan ini sama dengan define atau menakrifkan sesuatu pemboleh ubah. Okey, di sini saya akan beri contoh bagaimana kita boleh menginputkan sesuatu kepada pemboleh ubah. Okey, di sini saya tunjukkan tahun lahir sama dengan, ini adalah jenis inputkan 1963. Inputkan nilai 1963 kepada pemboleh ubah tarikh lahir. Jadi tahun lahir sama dengan 1963. Okey, tahun lahir sama dengan 1963. Okey, di samping itu operator aritmetik juga digunakan dalam ungkapan yang melibatkan pengiraan nombor. Kebanyakan operator ini sama dengan operator matematik. Pengecualian ialah penggunaan simbol asterisk, okey, tanda bintang di atas untuk pendarapan dan simbol garis sendeng untuk pembahagian nombor. Hal ini demikian kerana tiada simbol darab dan pembahagian untuk papan kekunci piawai. Okey, papan kekunci piawai yang kita telah belajar dalam asas sains komputer tingkatan 1. Okey, di sini saya akan tunjukkan apa itu operator dan makna-maknanya.
Okey, operator aritmetik. Okey, mari kita tengok operator dan maknanya. Okey, simbol tambah bermaksud penambahan, simbol tolak maksudnya penolakan, simbol bintang seperti ini maksudnya pendarapan, dan simbol slash ini pembahagian, dan ini adalah kurungan yang perlu ada dalam simbol aritmetik. Okey, kemudian simbol sama dengan. Okey, simbol sama dengan. Okey, bermaksud umpukan. Okey, bermaksud umpukan. Okey, simbol ini bermaksud umpukan. Sama dengan bermaksud umpukan. Anda boleh lihat di muka surat 30, contoh yang ketujuh dalam buku teks. Okey, catat alih yang menunjukkan atau cara yang menerima nombor dan memaparkan jumlah sebagai output. Okey, jumlah sebagai output. Okey, di mana diproses jumlah sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. Itu adalah cara penggunaan operator aritmetik. Okey, mari kita masuk struktur kawalan pilihan pula. Okey, sesetengah masalah memerlukan keputusan. Keputusan perlu dibuat setelah menilai syarat. Keputusan yang berbeza memerlukan tindakan susulan yang berbeza. Sebagai contoh, jika hari sudah gelap, ambil baju daripada ampaian. Jika hari masih cerah, sidai baju di ampaian. Okey, dia ada dua pilihan di situ. Okey, pilihan yang pertama adalah hari sudah gelap, manakala pilihan yang kedua adalah hari masih cerah. Okey, jika hari masih gelap, jika hari sudah gelap, tindakan yang kita akan ambil adalah ambil baju daripada ampaian. Jika pilihan yang kedua, jika hari masih cerah, kita dikendaki menyidai baju di ampaian. Struktur kawalan pilihan memberikan perisian komputer keupayaan untuk membuat keputusan berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh pengatur cara. Okey, syarat di sini. Okey, di dalam catat alih kita bentuk shape diamond ini adalah syarat. Okey, di dalam pseudocode kita ini adalah syaratnya. Jika syarat benar, jika tidak, itu adalah syarat bagi pseudocode. Okey, struktur ini membolehkan arahan-arahan lain komputer dilaksanakan dalam situasi masalah yang berbeza. Ciri umum adalah satu syarat untuk menentukan satu daripada dua cabang yang dipilih. Okey, satu daripada dua cabang yang dipilih. Setiap cabang mengandungi urutan arahan komputer yang berbeza. Okey, nampak pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Okey, di sini jika benar satu pernyataan yang pertama, jika tidak satu pernyataan yang kedua. Sekiranya satu urutan sudah dipilih, satu urutan lagi akan diabaikan. Okey, jika satu urutan dipilih, satu urutan lagi akan diabaikan. Okey, bagaimana kita nak menghasilkan syarat? Syarat yang digunakan dalam struktur kawalan pilihan ialah ungkapan logik. Okey, ungkapan logik iaitu true or false, benar atau palsu. Okey, ungkapan logik akan menilai data untuk menghasilkan keputusan. Jika benar, okey, tengok di sini, jika benar dia akan buat pernyataan yang pertama, jika tidak dia akan buat pernyataan yang kedua. Okey. Okey, anda boleh lihat contoh 9 pada buku teks anda. Okey, bagaimana pengguna boleh memasukkan input bagi harga barang. Okey, ini adalah operator aritmetik yang digunakan dalam ungkapan logik. Benar, true atau palsu. Tambahkan di sini di nota anda. Okey, untuk memudahkan anda memahami struktur kawalan pilihan. Okey, di sini mari kita lihat operator aritmetik yang ada dan digunakan dalam struktur kawalan pilihan. Okey. Yang pertama adalah lebih kecil daripada. Yang kedua adalah lebih kecil atau sama dengan nilai yang ada. Okey, lebih kecil atau sama dengan. Okey, ini adalah lebih besar daripada, lebih besar atau sama, tidak sama dengan, dan ini adalah sama dengan. Okey. Anda kena pastikan ini adalah sama dengan. Contohnya, okey, contohnya saya akan buat di sini. 3 sama dengan 3. Bermaksud, okey, bermaksud di sini 3 ini, okey, 3 ini adalah sama dengan 3. Maksudnya bagaimana? Okey, maksudnya ini adalah pernyataan true. Apabila 3 sama dengan 3, ini adalah pernyataan umpukan. Umpukan nilai
3 ke dalam 3 yang di sebelah sini. Okey. Ini 3 yang pertama, ini adalah 3 yang kedua. Umpukkan nilai 3 yang pertama ke dalam 3 yang kedua. Okey, 3 yang kedua. Okey, ada beza dua penyataan ini, jadi kamu kena fahamkan ini untuk true dan ini untuk umpukan pemboleh ubah. Okey, sama dengan ini untuk umpukan pemboleh ubah. Okey, manakala saya tunjukkan lagi. Manakala 3, 3 tak sama dengan 3. Okey, maksud dia adalah ini adalah maksud dia false. Okey, anda akan belajar dengan lebih lanjut lagi dalam Java Code nanti. Okey, kita masuk pula pseudocode untuk struktur kawalan pilihan. Okey, mari kita lihat. Okey, perhatikan bahawa terdapat dua blok dalam pseudocode struktur kawalan pilihan. Blok yang pertama mengandungi blok penyataan yang akan dilaksanakan sekiranya syarat memberikan nilai benar. Okey, kita tengok yang pertama, jika syarat memberikan nilai benar. Okey, di sini syarat memberikan nilai benar. Okey, kita lihat di sini syarat memberikan nilai benar. Perkataan jika diikuti syarat diuji. Okey, perkataan jika diikuti dengan syarat diuji. Okey, dia akan uji line yang pertama dahulu. Okey, dia akan uji line yang pertama dahulu. Kemudian dia akan masuk, jika syarat itu benar, dia akan lakukan arahan penyataan 1. Okey, dia akan lakukan arahan penyataan 1. Okey, blok penyataan mesti berada di antara mula, jika dan tamat jika. Blok penyataan mesti berada di antara mula, mula, jika dan tamat jika. Okey, blok mesti berada di sini. Okey, blok mesti berada di sini. Okey, mari kita lihat blok yang seterusnya. Okey, blok selainnya mengandungi blok penyataan yang akan dilaksanakan sekira syarat daripada blok pertama gagal memberi nilai benar. Okey, jika nilai dia tidak false, jika nilai dia tidak benar, dia akan turun ke blok yang kedua ini, yakni blok palsu. Okey, blok palsu juga sama, mesti blok penyataan kedua ini berada di mula jika tidak dan tamat jika tidak. Okey, jelas pseudocode ini. Okey, anda boleh lihat contoh 11 pada muka surat 34. Okey, bagaimana penulisan pseudocode bagi menilai hari sama ada hari sudah gelap atau sebaliknya. Pastikan anda fahamkan cara untuk menulis pseudocode tersebut. Okey, pseudocode ni saya tidak akan menerangkan secara lanjut. Anda boleh belajar sendiri dengan penerangan yang saya telah beri. Okey, kita akan lihat pula carta alir untuk struktur kawalan pilihan. Okey, ini adalah carta alir bagi struktur kawalan pilihan. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, dalam carta alir, not syarat diwakili oleh bentuk geometri rhombus. Okey, bentuk diamond ini terdapat satu anak panah masuk dan dua anak panah keluar. Okey, satu anak panah masuk di sini dan dua anak panah keluar. Okey, dan dua anak panah keluar. Anak panah masuk membawa data yang akan dinilai oleh syarat. Dalam not syarat, dia akan bawa masuk data yang akan nilai oleh not syarat di sini. Kemudian dua anak panah yang keluar ialah keputusan benar ataupun palsu. Okey, mungkin di sebelah sini benar dan mungkin di sebelah sini palsu. Okey, saya akan tuliskan supaya kamu jelas. Okey, ini mungkin syarat dia true dan ini mungkin syarat dia false. Okey, mungkin satu syarat dia true dan satu syarat dia false. Okey, dua anak panah keluar ialah keputusan untuk benar atau palsu. Anak panah benar dipilih apabila syarat dalam not menghasilkan keputusan benar, dan anak panah palsu apabila syarat dalam not menghasilkan keputusan palsu. Okey, setiap anak panah menuju kepada blok penyataan yang berbeza. Hal ini bererti tindakan susulan adalah berbeza bergantung kepada syarat yang diuji. Okey, tindakan untuk true berbeza dengan tindakan untuk false. Okey, anda boleh lihat contoh 13 pada muka surat 36 untuk melihat carta alir
yang menilai sama ada hari sudah gelap atau sebaliknya. Jika hari sudah gelap, jika benar, okey, di sini kita akan bermula dengan mula. Okey, anda boleh rujuk buku teks anda. Kita bermula dengan mula. Kemudian kita inputkan papar hari sudah gelap, nyata, benar atau palsu. Okey, kita inputkan jawapan. Sama ada benar atau palsu. Kemudian dia akan proses jawapan dan mengeluarkan jawapan adakah benar atau palsu. Okey, jika benar, outputnya akan paparkan ambil semua baju daripada ampaian, dan output yang kedua adalah simpan semua baju dalam bakul. Jika palsu atau false, output akan keluarkan dan atau paparkan sidai baju di ampaian dan tamat. Okey, anda juga boleh lihat pada muka surat 37 buku teks anda contoh yang lain tentang struktur kawalan pilihan. Okey, kita masuk yang ketiga, struktur kawalan pengulangan. Okey, pengulangan juga dikenali sebagai loop. Seperti struktur kawalan yang lain, ia juga mengemukakan soalan. Namun perbezaan ia menjawab soalan berdasarkan lagi dan lagi sehingga tugas tertentu soalan itu selesai. Contohnya seperti gambar rajah ini, penukul menukul paku, walaupun anda sedar atau tidak, anda akan memukul paku sehingga paku itu terbenam. Is the nail all the way in? Okey, adakah paku itu terbenam? Jika tidak, ia akan terus memukul lagi dan lagi sehingga jawapannya ya. Gelung atau loop membolehkan anda melakukan kod tugas berulang kali sehingga tugas tersebut selesai. Loop akan memudahkan kerja seperti ini. Okey, tidak perlu menulis atau cara yang sama banyak kali seperti gambar rajah ini, tetapi hanya membuat loop dengan mengulangi atau cara yang sama sehingga syarat itu dipenuhi. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama ini adalah struktur kawalan sekuen ataupun struktur kawalan urutan. Yang kedua adalah struktur kawalan pilihan, dan yang ketiga adalah struktur kawalan pengulangan. Okey, apabila ketiga-tiga ini digabungkan, ia akan menghasilkan satu atur cara yang kompleks dan dapat menyelesaikan banyak masalah kita pada masa akan datang. Kita kembali struktur kawalan pengulangan. Okey, saya akan terangkan secara terperinci struktur kawalan pengulangan. Okey, sudut kod. Mari kita lihat sudut kodnya. Selagi syarat mula selagi. Maksudnya selagi syarat kita selesaikan. Okey, syarat yang ini selesaikan syarat mula. Blok penyataan. Okey, ini adalah blok penyataan. Tengok catat alih anda. Ini adalah blok penyataan. Tamat selagi. Okey, jika syaratnya, dia akan ulang sehingga syaratnya dipenuhi. Okey, mengulang arahan-arahan komputer. Dia akan ulang sehingga syarat ini dipenuhi. Jika syarat ini dipenuhi, dia akan turun ke tamat. Okey, dia akan turun ke tamat. Okey, mari kita lihat catat alih yang lebih jelas. Okey, mari kita lihat di sini sudut kodnya. Selagi syarat mula selagi. Okey, blok penyataan. Di sini blok penyataan. Tamat selagi. Okey, tamat selagi. Okey, dia akan, bila syarat ini palsu, dia akan tamatkan dia punya atur cara. Okey, dalam sudut kod perhatikan bahawa syarat juga digunakan seperti dalam kawalan pilihan. Menentukan tindakan seterusnya. Syarat diletakkan selepas kata kunci selagi. Tidak seperti kawalan pilihan. Kawalan pengulangan menggunakan keputusan syarat benar untuk mengulangi arahan-arahan dalam blok penyataan. Jika keputusan syarat adalah palsu, maka blok penyataan tidak akan diendahkan. Okey, selagi penyataan ialah penyataan di antara kata kunci mula, selagi dan tamat selagi. Okey, jika syarat benar, dia akan ulang balik, dan jika syarat palsu, dia akan tamatkan atau cara ini. Mari kita lihat catat alir ini. Okey, lukis catat alir untuk aplikasi yang akan mencetak teks. Saya gembira hadir ke sekolah hari ini sebanyak 5 kali. Okey, dia akan mula. Kita akan bermula dengan mula di sini. Kemudian pembilang sama dengan kosong. Okey, pembilang ini adalah kaunter kita. Kaunter kita sama dengan kosong. Kemudian dia akan turun ke bawah.
Lihat catat alih kita akan turun ke bawah. Dan di sini not ini akan menyatakan pembilang kurang daripada 5. Adakah? Dia akan tanya, adakah pembilang kurang daripada 5? Okey, adakah pembilang kurang daripada 5? Jika benar, dia akan ke sini untuk lakukan output saya gembira hadir ke sekolah. Okey. Jika palsu, dia akan turun ke bawah. Maksudnya di sini adalah kosong, pembilang dia masih kosong di sini. Kosong kecil daripada 5, ya. Jadi dia akan ke sini untuk hasilkan output saya gembira hadir ke sekolah. Dan dia akan naik ke atas untuk menambahkan pembilang. Untuk counter dia tambah pembilang menjadi 1. Okey, pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Jadi pembilang di sini adalah kosong. Kosong tambah 1 adalah 1. Okey, kemudian dia akan terus ke sini dan turun ke bawah balik. Okey, pembilang sama dengan 1 sekarang. 1 less dengan, okey, 1 less daripada 5. 1 kurang daripada 5. Jadi benar. Dia akan kembali mencetak output. Kemudian pembilang 1 sama dengan 1 tambah 1. Jadi pembilang akan jadi 2. Okey, 2 turun. 2 kecil daripada 5. Benar. Dia akan ulang balik sehingga dia dapat 5. Okey, dia dapat pembilang itu adalah 5. Okey, jika pembilang itu adalah 5, dia akan turun ke sini. Dan pembilang itu 5 lebih kecil daripada 5, dia akan paparkan palsu. Okey, di sini dia tanya pembilang kecil daripada 5. Dia adalah penyataan yang palsu. Dia akan turun ke bawah dan menamatkan. Dia akan turun ke bawah dan menamatkan atau cara ini. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Pada pelajaran yang akan datang, kita akan menguji dan membaiki ralat dalam algoritma. Okey, pastikan kamu baca dahulu sebelum kamu melihat video yang akan datang. Pastikan kamu bersedia, okey, untuk memudahkan anda memahami apa yang akan diajar pada video yang akan datang. Okey, sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Jika ada sebarang soalan, sila tulis pada ruangan komen yang ada di bawah video. Sekian, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya.